الله إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين وعلى كل وصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ولمعلمنا ولمشائخنا ولذوي حقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati pengerusi majlis Al-Fadhil Ustaz Mukhtar. Betul Ustaz Mukhtar? Ya, Ustaz Mukhtar ya. Yang saya hormati lagi saya segani pengerusi Surau An-Nur. An-Nur ya. Ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah, anak-anak mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dalam satu majlis ilmu. Majlis memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita alhamdulillah beruntung kita. Beruntung kita. Kalau kita hayati bait-bait syair yang kita baca dengan tadi, kita berasa beruntung. Anak bukanlah orang yang layak bagi mengajar dan sebagainya, tetapi kita berkongsi maklumat, kita berkongsi ilmu yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita lantunkan Ya Rasulullah, Ya Nabi, laka syafa'at wa hada matlabi ya Nabi. Pernah tak kita fikir apa makna, apa kita rasa sepanjang kita berselawat ke atas dengan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Saya minta izin minum, boleh tuan-tuan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Saya nak mengajak tuan-tuan hari yang mulia ini 12 Rabiul Awal 1433 Hijrah. Saya bukanlah nak menceritakan tentang berapalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, siapakah namanya, siapakah nama datuknya, siapakah nama ibunya. Sebab itu semua tuan-tuan rahmati Allah Taala sekalian dah maklum, dah makruf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf hinggalah Adnan yang disepakati para alim ulama. Tapi hari ini saya nak ajak tuan-tuan rahmati Allah Taala sekalian
untuk sama-sama kita tadabbur, kita mengambil ibrah. Ibrah yakni pengajaran. Apa yang kita ambil, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita lakukan sepanjang kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ramai orang terlepas. Kalau tanya pada anak-anak kita, Muhammad bin apa, nak tahu bin Abdullah. Tapi kadang-kadang kita lupa apakah sebenarnya tujuan utama Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini. Apakah tujuan utamanya? Kita lupa kadang-kadang. Kita nak tengok semula kan, tuan-tuan, hati Allah Ta'ala sekalian. Jadi saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian untuk kita sama-sama hadirkan hati kita, tetapkan iman kita, supaya kita ni mengimani selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah pesuruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabi ba'di. Tak ada nabi selepas aku. Jadi tuan-tuan, macam mana boleh berlaku di Terengganu yang di Teko tu kan? Ana nabi, ana rasul. Aku nabi, aku rasul. Macam mana dia boleh mengaku begitu? Hari ni tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita lihat di ayat sekarang ni, orang sekarang ni sebut medsos, media sosial. Ya, di Facebooknya, di Twitternya. Saya orang muda tuan-tuan, saya ikutlah tuan-tuan ni. Macam-macam tuan-tuan ya, macam. Hari ni berlaku apa lagi tuan-tuan? Macam-macam orang nak memperlekehkan tentang agama kita, Allah Rabbi ya Karim. Sedangkan Nabi kita ini diutuskan dalam agama Islam. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan, kita amati apa yang perlu kita buat hari ni. Tugas kita apa tuan-tuan? Kita akan dengarkan apa yang kita akan bicarakan insya-Allah. Tuan-tuan hadirin Allah Taala sekalian, alhamdulillah Allah Taala berikan kita kesempatan untuk hadir dalam ribuan jutaan manusia di luar sana. Allah Taala pilih di kalangan kita untuk hadir ke surah ke madrasah? Surah An-Nur, untuk mendengar sedikit celoteh lah kita panggil daripada saya sendiri ni. Ilmu tak banyak mana, tapi kita berceloteh, kita bercerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sekalian, tuan-tuan tahu tak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat merindui kita. Sangat rindu. Persoalannya, kita ni pernah tak rindu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak sehari itu kita berselawat ke atasnya? Kita alhamdulillah. Imam tadi Masya Allah suaranya, Masya Allah. Selepas saja habis, kalau yang datang 5 waktu sehari semalam, maka dia akan berselawat selepas solat, bahkan dalam solat. Akan tapi bagaimana keadaan rakan-rakan kita, ikhwan kita di luar sana, saudara mara kita di luar sana? Agak-agak mereka berselawat tak ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang kita nak ajak. Kita nak sama-sama. Kalau alhamdulillah saya pernah mendapat sedikit didikan di Mesir, alhamdulillah. Orang Arab ni tuan-tuan, ya. Saya dah pergi Madinah, saya dah pergi Mekah, saya dah pergi Mesir, saya dah pergi Lebanon. Tapi tak boleh lawan lah kita panggil orang Mesir ni. Arab Mesir ni kalau gaduh macam mana, sallu ala Nabi. Tu. Kita orang Melaka sini tak jumpa sallu ala Nabi tu, lain jumpa. Silap-silap caci maki kita jumpa. Ya. Salah tempat habislah. Tapi orang Arab tuan-tuan, Allahu Akbar. Bergaduh macam mana, ada seorang datang. Ada seorang datang nak gerak, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Ini tandanya sabar, usbur. Isbirlah, sana panggil usbur. Sallu ala Nabi. Dengan apa? Kerana dengan kita bersalawat, kita memperbanyak salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kat situ ada rahmatnya. Mungkin dengan salawat ke atas Nabi kita akan, bukan mungkin, memang bahkan pasti kita akan reda kemarahan kita. Kita dijauhkan daripada iblis laknatullah alaih. Kalau surah An-Nur ni Ustaz Mukhtar ke, kalau jumpa orang macam tu, sallu ala Nabi. Saya dah jumpa dah seorang Al-Fadhil Ustaz Helmi di masjid
di Pekalan Balak. Saya pernah bertugas ni, alhamdulillah. Ketika mana tuan-tuan nak leraikan sallu ala Nabi tu, dia cakap sallu ala Nabi. Bang, selawat kata Nabi bang. Apa selawat-selawat dia kata? Oh. Tengok. Bila hati jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi kita bukan kita idola. Nabi kita ialah iman kita. Iman kita. Sebab tu dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa Rasulullah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kita tu tuan-tuan. Iman kita. Sebab tu pendapat saya sendiri, alhamdulillah, kita pernah tanya pada para masyayikh di sana, para guru-guru di sana, bukan sebagai idola. Nabi kita ni bahkan disebut dalam Al-Quran sebagai uswatun. Bukan qudwatun, uswatun. Apa beza uswah dan qudwah? Uswatun ini yang perlu kita sanjungi, kita puji tanpa ada kekurangan sedikit pun padanya. Adapun qudwah, idola kita seperti Muhammad Salah. Kenal Muhammad Salah? Kenal lah, insya-Allah kenal. Siapa lagi yang terkenal di Malaysia antara Rosyam Noh lah kita panggil. Idola kita lah mungkin. Kan? Sebab apa? Di sana qudwah itu adanya kekurangan. Itu kita kena perbetulkan yang pertama. Qudwah dan uswah. Uswah layak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Adapun qudwah diguna pakai kepada manusia yang melakukan dosa seperti saya sendiri, kepada semua manusia yang selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jelas benda ni. Kita kena jelas. Bahkan para alim ulama, bahkan para alim ulama mengatakan, kita ni kalau kurang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 300 kali dalam satu hari, fasik hukumnya. Apa maksud fasik tuan-tuan? Termasuk dalam golongan orang yang melakukan kelalaian, dosa-dosa kecil. Ada sebahagian ulama sebut, sebab tu kalau kita tak mampu, ustaz tak boleh, anak ni banyak projek, saya ni banyak projek, nak bina ini, nak bina, masa bila saya nak berselawat. Sebab tu saya anjurkan tuan-tuan, bawa tasbih ni tuan-tuan. Tak pernah lagi saya dengar bawa tasbih ni menyanyilah cindailah malam, tak pernah lagi. Tapi bila kita bawa tasbih ni, kita akan ingat Allah Ta'ala, dan juga kita akan banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni anjuran lah, galakan, bukan wajib. Galakan untuk beli tasbih. Beli. Kalau lah baju raya kita boleh beli 200, 300 ya makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah, tudung saja 1000. Bukan sinilah tu, di London. Tudung saja 1000 kita boleh beli. Berapa dah tasbih sangat. Sekarang ni dah macam-macam tuan-tuan haji, tuan-tuan sekalian. Yang tariknya, yang pijitnya, yang berlampu pun ada. Canggih. Sebab nak bagi galakan kepada umat Islam untuk berselawat serta ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya nak ajak tuan-tuan untuk kita renungkan dan cuba kita dengarkan dengan hayati satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadidtun anni laqitu ikhwani qala faqala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam awalaysa nahnu ikhwanak qala antum ashabi walakin ikhwani alladhi amanu bi walam yarawni. Rawahu Ahmad. Apa katanya? Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku rindu dan aku ingin bertemu dengan saudara maraku, dengan rakan-rakanku, dengan sahabat-sahabatku. Ni Nabi sebut ni, rindu. Nabi rindu kepada kita. Lalu apa para sahabat kata apa? Ketika satu majlis, apa para sahabat kata? Mengatakan bahawasanya, bukankah kami ini yang berada dengan kamu wahai Rasulullah, sahabat-sahabat kamu, bukankah kami ini saudara mara kamu yang terdekat? Lalu apa kata Rasulullah SAW?
Nabi SAW bersabda, antum ashabi. Kamu ini sahabat aku. Jadi kata sahabat, pernah hidup sezaman, ya, kenal namanya dan sebagainya. Antum ashabi, walakin ikhwani alladzina amanu bi, iaitu orang yang beriman denganku. Walam yarawni, tapi dia tidak melihatku. Siapanya? Kitalah umat Islam. Ni Nabi kita gindu ni tuan-tuan. Rahmat Allah Ta'ala sekalian. Lepas tu saya nak ajak tuan-tuan, ya, jangan tinggal selawat. Jangan tinggal selawat. InsyaAllah pada akhirnya saya akan bagi beberapa zikir yang saya ingat daripada para masyayikh untuk kita kongsikan bersama. InsyaAllah dengan zikir tersebut, antara ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan izinnya, yang pertama, kita akan dipermudahkan segala urusan. Rezeki kita sempit, PKP ni. Teruk Ustaz. Teruk Ustaz, PKP ni. Yang government tak ada masalah lah. Yang kerja sendiri dan sebagainya, tak boleh gerak Ustaz. Bisnes saya hancur, tutup kedai, sewa tak boleh bayar. Tapi dengan zikir ini, insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan. Susah macam mana pun hati dia rasa lapang. Sebab tu orang yang tak merasai, dia tak tahu macam mana. Dia kena rasa dulu, kena buat dulu tuan-tuan. Kena buat dulu. Ya, kena buat dulu. Lalu Rasulullah SAW ni sangat rindu pada kita. Bagaimana keadaan kita? Tanya dia. Jangan tengok, weh muat, ingat tamat. Ustaz kata apa tu? Bukan macam tu. Ingat pada diri kita. Tanya diri kita. Apa yang telah kita lakukan, pengorbanan kita terhadap agamanya? Apa yang telah kita lakukan, pengorbanan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sedia maklum dah, Nabi ini ketika mana berada di Taif. Ada tuan-tuan yang pergi haji kan, pergi umrah kan, pernah pergi Taif kan? Saya yakin ada. Alhamdulillah. Maka di sana sudah pasti, tuan-tuan tahu ceritanya. Orang Taif ni kasau tuan-tuan. Keluar Melakanya kasau. Saya orang sebelah ya tuan-tuan, dia wancing. Saya wancing tuan-tuan. Tapi bila kahwin saya duduk di Masjid Tanah lah, ya, di Pekalan Balak. Jadi kasau Melaka ada lagi lah. Jadi nak ceritanya, di Taif tu orang ada kasau-kasau. Ya, orangnya kasau. Nabi ini ketika mana nak berdakwah, ketika mana nak mengajak masyarakat ketika itu untuk memasuk Islam, apa yang dibuatnya? Dilomparkan batu sampai Nabi tercedera. Bahkan ketika mana nak masuk ke kota Taif itu, kena jumpa dulu pemimpin ni. Kita hari ni macam Tok Pengulu lah, ya. Kena jumpa dulu. Apa yang Tok Pengulu ni buat? Dia upah budak-budak untuk mempersendakan Nabi SAW. Allahu Rabbi ya Karim. Tuan-tuan kena sekalian, kita belum lagi sampai tahap tu. Kita ajak orang solat pun orang tak pernah baling batu pada kita, ya. Kalau ada saya nak tengok juga siapa. Belum ada lagi, ya, rasanya. Mungkin dia akan jeling sajalah. Dia akan jeling saja. Dia saja pergi solat, aku tak pergi solat. Bukan, kita nak ajak berjemaah. Bila berjemaah 27 kali ganda, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kalaulah kita ini, di hadapan kita ni, kalau lepas solat saja Allah Ta'ala bayar cash RM27, RM1, mana kita nak? 27 lah. Tapi hari ini Allah Ta'ala singkapkan, Allah Ta'ala rahsiakan, Allah Ta'ala tak tunjuk kepada kita ganjarannya. Supaya apa? Supaya kita ni berasa bersungguh-sungguh nak syurga Allah Ta'ala. Persoalan yang kedua, apa usaha kita untuk ke syurga Allah Ta'ala? Ustaz, saya yang dulu-dulu tu perangai saya teruk lah Ustaz. Ya, saya tak solat. Saya pernah jumpa, Alhamdulillah. Dan dia sudi mencerita kepada saya, seorang pencen askar di Kalam Balak sana. Dia pernah cerita dengan saya, tuan-tuan sekalian, abang ni memang kasau tuan-tuan ni. Abang askar ni kasau orang dia. Tapi Alhamdulillah, dia terbuka hati nak cerita kepada saya. Kita dengar lah. Kita dengar, Ustaz saya sekian-sekian Ustaz. Tapi Alhamdulillah Ustaz, saya nak belajar Ustaz. Itu yang saya nak dengar tu. Saya nak belajar. Sehingga hari ni Alhamdulillah, kami di kawasan tu melantik dia sebagai Bilal sekarang. Tengok, daripada tak ada apa-apa, tapi dia nak belajar.
Daripada asalnya bawa band jenazah, sekarang ni menjadi Bilal. Alhamdulillah. Siapa punya kerja? Allah Ta'ala hidayah. Sebab tu hari ni, jangan kita panggil action dah. Orang Melaka kata action. Jangan kita nak action dah. Kita selalu pergi masjid, kita akan dapat husnul khatimah. Belum lagi tuan-tuan. Belum lagi. Husnul khatimah ni satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Akan tapi kelakuan kita menuju ke husnul khatimah, kita datang solat, kita lakukan perkara yang baik, kita lakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan jauhi daripada Allah Ta'ala larangkan. Banyaklah kisah-kisah. Ya. Antaranya, kisah kita panggil apa? Seorang pembunuh kan. Dah 99 orang. Ya. Dia dah bunuh ramai orang dah. Sampai tak rasa aku ni masuk syurga ke masuk neraka ni. Kan? Tapi dia nak berterusan juga untuk melakukan perkara tersebut. Dan akhirnya dia mati dalam husnul khatimah. Berkat daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam berdoa kan kita ada bacakan Allahumma inna nas'aluka huda wal tuqa wal afa fawal ghina. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah akan hidayahmu, keampunanmu. Kan? Kita doa pada Allah Ta'ala kan. Tuan-tuan dan sekalian, saya nak ajak tuan-tuan supaya kita renungkan, supaya kita bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita faham maknanya. Barulah kita akan rasa tadabbur, kita akan rasa Allahu Akbar. Sayu kita pada Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ini, ya, mati hidupku ini, lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah Ta'ala. Jadi kita siapa tuan-tuan? Kita adalah hamba-Nya tuan-tuan. Sebab tu kita ni dilarang sama sekali, diharamkan untuk kita tunduk kepada makhluk. Kita menundukkan pada makhluk, kecuali kepada pencipta kita Al-Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu alhamdulillah inna ad-dina 'indallahil Islam. Dalam Al-Quran sebut kan? Hanya bila kita belajar nahwu saraf, kita belajar sedikit bahasa Arab, kata bahasa, alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan kita campakkan satu kegerunan, takut. Hanya agama Allah Ta'ala ini ialah Islam, tak ada lain. Tak ada lain. Dah tu kenapa kita pula nak ikut cara orang lain? Kan? Dalam satu kitab ni, alhamdulillah saya baca kitab ni, sungguh baik tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak salah, kalau nak cari kitab ni mungkin boleh cari di kedai buku Saleh, kemungkinan ada di Cempaka sana, kan? Cuba cari tajuknya dalam bahasa Arab, madha yakni intima' lil Islam. Apa sebab, apa artinya aku menganuti agama Islam? Baru kita tahu, oh aku masuk Islam kerana ini. Aku masuk Islam kerana ini. Taklah kita katakan bahawasanya kita ni Islam secara tradisi sahaja. Bahkan kita faham agama itu. Bukan sahaja maulid sahaja, bukan sekadar raya korban sahaja, tapi kita nak tahu apakah hikmah di sebaliknya. Apakah asbab ataupun kita panggil pengajaran yang boleh kita ambil. Itu tuan-tuan, saya lemparkan soalan pada tuan-tuan yang kedua tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu pada kita, bagaimana kita kepada Rasulullah. Tuan-tuan carilah satu masa, satu saat untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Duduk malam-malam kan, bangun pukul 2-3 pagi, tuan-tuan sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa tuan-tuan sekalian, semua dah tidur. Jarang kita dengar pukul 3 pagi ada orang telefon, pejabat telefon, tak ada. Ya, tak ada. Mungkin ada, jarang-jarang. Ya, kalau ada mungkin. Ya tuan-tuan, kalau ada mungkin yang cawangan nombor 3, nombor 2. Ya. Jarang. Tapi waktu itulah waktu yang paling kita hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu saya kata tadi, malam yadud la yadri. Siapa yang tak rasa benda tu, dia tak tahu, tak boleh nak cerita pada orang. Kalau kita cerita pun orang tak tahu. Betul ke ustaz ni, betul ke orang tua ni?
Kena duduk dulu. Dengan Allah Ta'ala bermunajat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya Allah, ya Allah. Sampailah kita menitiskan air mata kerana kita kenakan dosa yang kita lakukan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam satu kitab, tak ingat saya, ya, dia sebutkan apa yang perlu kita lakukan dalam 24 jam kita. Ya. Saya lupa pengarang dia, orang Arab. Dia sebutkan bahawasanya sebelum tidur tuan-tuan, kita niatkan untuk kita bangun esok, pertama sekali kita nak memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan main WhatsApp dulu. Bukan main WhatsApp dulu. Wah, ini kita tuan-tuan saya lah. Bukan tuan-tuan saya lah. Kita bangun-bangun ni capaian set. Ingat tengok jam. Lain dia tengoknya, WhatsApp dia tengoknya. Siapa dah chat aku pagi-pagi ni? Ya. Kalau ada yang lain, kita padam dulu, takut orang rumah tengok. Pertama sekali kita bangun bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan aku selepas aku dimatikan. Alhamdulillah. Tengok Allah Ta'ala, Rasulullah SAW ajar kita daripada awal kita kita bangun tidur sampailah kita nak tidur semula, semuanya diajar oleh Rasulullah SAW. Dalam satu kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam tu banyak zikir-zikir, tata cara yang Nabi ajarkan kepada kita. Ikutlah tuan-tuan nak ambil yang mana, yang mudah ke, yang panjang ke, ikut kemampuan. Sebab tu agama Islam ni tak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah dipertanggungjawabkan, tidaklah diberatkan, tidaklah dibebankan ke atas kamu kecuali sesuai dengan kemampuan. Sebab tu tuan-tuan, seperti Allah sekalian, saya ingat tuan guru saya ajar, dah pergi dah. Tapi saya ingat lagi. Dia kata, wahai anak-anak murid semua, ramailah masa tu ketika kan, amallah satu zikir ini, yang mana tuan-tuan sekalian, ringan di bibir, beratnya di timbangan al-mizan tu, berat. Dan zikir itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ada kekasih, kalau kita ada isteri, kita nak manja-manja, kita akan buat benda yang dia suka. Kan? Jadi apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam satu nasyid kan, ada nasyid tak? Intim ke mana? Saya pernah lupa. Kalimatan khafifatan 'alal lisan. Dua kalimah yang ringan di lisan kita, di mulut kita. Habibatan ilar rahman. Benda dua zikir tadi itu dicintai, disukai oleh Allah Ta'ala. Thaqilatan fil mizan. Beratnya di timbangan Allah Ta'ala. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Kita memuji kepada Allah Ta'ala. Malam ni tuan-tuan, amalkan terus tuan-tuan. Ya. Kita kadang-kadang Allahu Akbar. Ya, kita janganlah ikut style Arab tuan-tuan. Siapa yang pernah pergi negara Arab dia tahulah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, semua lagi terabur. Betul tak tuan-tuan? Betul tak ya? Saya berada di tempat tu, saya tahu. Jangan lentong saya. Ya? Kita alhamdulillah imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Jangan lagi dulu tuan-tuan. Nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Dah isyak ya? Boleh lagi? Sampai pukul apa Ustaz Mukhtar? Oh, sampai subuh boleh kan? Ya?
Jangan pergi dulu, sabar. Zikir, ingat pada Allah Ta'ala. Orang Arab, tuan-tuan, yang saya perhatikan, ya, minta maaf kalau ada silap, saya minta maaf. Yang saya perhatikan, bila dia keluar pada masjid, mulut dia terkumat kamit. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua ingat pada Allah Ta'ala. Kita, apalah aku nak makan kejap lagi ni, asam pedas. Ya, sebelum ni saya berkuarantin di hotel Kuala Lumpur. Dan hari terakhir tu saya ada bagi sedikit pengisian, sedikit pengisian di asam pedas Al-Fatih di Tanjung Keling. Ya, saya belum pernah pergi lagi. Tapi insya-Allah saya teringin nak pergi. Ya. Jadi kat situ yang saya, bila kita dah lama tak makan asam pedas ni, Allah Akbar. Orang Melaka ni tuan-tuan, asam pedas tak lekang. Sebab tu tuan-tuan sekarang ni jangan keluar. Nanti dulu, biar orang pelancong balik dulu ke negara masing-masing, nanti dulu. Tak, kita ada tanggungjawab kita, anak-anak kita yang kecil-kecil tak dapat vaksin, kenapa bawa keluar? Jangan tuan-tuan, jangan bahayakan diri kita masing-masing. Sabar dulu, sabar. Sabar dulu. Itu antaranya zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jangan lupa. Kita sibuk bagaimanapun, jangan kita tinggalkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ialah yang pemberi rezeki. Ar-Razzaq. Ialah yang pemberi rezeki. Bukan majikan kita. Bukan pekerjaan kita. Bukan, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri rezeki. Hari ni berapa ramai orang yang kaya, berapa ramai orang yang millionaire, tapi hidup dia susah. Gelisah. Macam mana projek aku tak dapat lagi ni? Kenapa duit aku macam ni? Macam-macam. Tapi cuba tengok orang yang bersederhana. Ada juga, bukan tak ada. Ada juga orang yang kaya tapi ingat Allah Ta'ala. Ada. Bukan tak ada. Kita nak katakan kebanyakan. Yang sibuk mengejar dunia. Tuan-tuan tak sekalian, ulama sebut, bila kita kejar dunia, dunia akan lari. Dunia akan lari. Sebab tu kita tak pernah puas. Betul tak? Tak pernah puas. Ya. Kita dapat gaji 30,000 lah katakan, Petronas contohnya. Kan? Tak pernah bayar 30,000, aku nak 50,000 lah. Besok dapat 50,000, aku nak 100,000 lah. Tak pernah puas. Tapi cuba kita ni bersifat qanaah. Apa maksud qanaah? Rasa cukup. Alhamdulillah, ada kereta walaupun kancil. Alhamdulillah. Saya teringat dalam satu, kita buka di Facebook itu Ustaz Samsul Debat. Dia ada bercerita, ya, kat Sungai Besi. Ustaz Debat ni faham lah tuan-tuan. Dia kalau kuliah dia tak pernah yang tak tergelak. Dia cerita kat Sungai Besi, ada polis menunggu nak escort dia. Nak ke mana wallahu alam, saya tak ingat. Tiba dia datang naik Azia je tuan-tuan. Naik Azia saja. Jadi polis pun tengok siapa ni naik Azia. Rupanya dalam tu Ustaz Samsul Debat. Jadi polis kat depan tu escort Azia. Jarang berlaku tuan-tuan. Jarang berlaku. Nak katakan dunia ni apa sangat tuan-tuan. Ya. Kalau kita ada rezeki lebih, kita bantu orang lain. Kalau kita ada lebihan makanan, lebihan pendapatan, kita bantu pun. Ya, surau ini kalau kita bantukan banyak lagi, saya tengok tadi ada minta sumbangan kan, sebagainya. Kita bantu. Kerana apa? Inilah amal kita yang kita akan bawa di hari akhirat. Ingat. Duit ini akan habis, luput. Tapi akhirat dengan duit tadi yang kita sumbang tadi, pahalanya akan berterusan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala sekalian, bagaimana kita nak buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita nak buktikan kecintaan kita, yang pertama, banyak mengingatinya. Banyak mengingatinya. Yang kedua, memperbanyakkan, melakukan sunnah. Apa itu sunnah? Ikutan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-katanya, perbuatannya, takrirnya. Apa maksud takrir? Benda yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat, tapi orang lain buat, Nabi diamkan. Maknanya ia boleh. Kita banyakkan buat, walaupun benda itu sekecil-kecil perkara. Apa antaranya? Masuk rumah, Assalamualaikum. Itu sunnah. Jangan main-main tuan-tuan, benda-benda kecil kita tak perasan.
Makan, sebelum makan basuh tangan, itu Nabi ajar. Sebab tu orang yang faham ilmu, orang yang kaya dengan ilmu, dia akan rasa Allahu Akbar. Setiap kali aku buat, inilah yang Rasulullah SAW buat. Maka dia akan dapat pahala. Kadang-kadang kita tak puasa yang kecil-kecil, yang kita nampak besar sahaja. Lakukan yang banyak-banyak. Pertama tadi ingat padanya, yang kedua banyakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jaga agama Islam kita ini daripada diporak-perandakan dan sebagainya. Hari ni saya masuk sikit tuan-tuan ya. Baru-baru ni saya ada baca di mana, saya tak ingat di Twitter mana. Ada satu jenama Arab ya, masuk ke dalam negara kita ni ya, dan dinamakan nama Arab tu seolah-olah mirip orang kita. Namanya Timah. Tuan-tuan balik ni tuan-tuan kaji. Saya bagi kerja homework lah. Timah. Tuan-tuan kajilah sendiri. Ya. Tengok. Agama kita diporak-perandakan. Agama kita Allahu Rabbi. Inilah sunnah yang perlu kita jaga. Islam kita tuan-tuan, Islam. Sebab tu akhir zaman ni macam-macam perkara yang mengelirukan kan? Banyak mengelirukan. Dulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi dah sebut tentang Rasul Kahanya, Ayapinnya, mengaku pula Imam Mahdinya. Allah. Macam-macam lah tuan-tuan ya. Kita nak katakan dunia kita tenang. Jadi masa kita banyak ke rasa-rasanya? Tak banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sabdanya disebutkan umat aku ni tak panjang seperti umat Nabi Nuh dan lain-lain. Tak panjang. Baina sabin wa sittin, antara 60 sehingga 70. Kan lingkungan tu ramai yang pergi meninggalkan kita, perasan tak? Nabi dah sebut awal-awal lah. Jadi tuan-tuan, kita dah berapa series ni tuan-tuan? Dah masuk 60, dah masuk 70. Alhamdulillah, saya baru nak masuk ke 30. Setengah lagi, tak tahu hidup tak hidup. Belum tahu lagi. Sebab apa? Ajal maut semua ni di tangan kuasa Allah Ta'ala. Ya, yang kita perlu buat istiqamah melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, dan kita lakukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Jangan malu belajar tuan-tuan. Saya mengajak tuan-tuan jangan malu belajar. Hari-hari ada kelas sini Ustaz Mukhtar. Hari-hari ada. Ada juga. Seminggu sekali ada. Alhamdulillah. Ada tuan-tuan. Datang ramai-ramai tuan-tuan. Bukan Maulid Rasul saja tuan-tuan. Datang hari-hari. Solat, ada ke kuliah ke tak ada ke? Cari. Hari ni banyak tuan-tuan di telefon kita kan? Telefon kita pun banyak. Tapi lebih baik kita hadir. Bila kita hadir, kita berada di taman syurga. Kan dah biasa dengar kan? Kita berduduk dalam taman syurga. Memanglah kita tak nampak syurga ada ke? Malaikat terbang-terbang ada ke? Yang nampak yang nampak kipas yang berterbangan. Benda hijab memang kita tak suka. Maksud hijab benda yang tak nampak. Kan? Selagi tak nampak depan mata kita, selagi itu kita tak buat. Betul tak tuan-tuan? Seperti konsep pahala dan dosa kan? Tak apalah. Ustaz Mukhtar tak nampak, aku curi barang surau ni, tak apa. Tapi Allah Ta'ala Maha melihat. Bila ada itu, adanya iman kita. Perasan tak? Lepas tu saya nak ajar tuan-tuan, kita cas balik iman kita. Itu antara bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, mengapa kita perlu cinta, sayang dan beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Mengapa? Kenapa kita nak perlu cinta sedangkan dia siapa? Yang pertama jawapannya ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah Taala, Habib, iaitu kekasih Allah Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kat mana selalu kita dengar ni tuan-tuan? Hari Jumaat. Jumaat. Mungkin kita masa tu sedang berada di dunia lain mungkin. Tapi saya nak ingat tuan-tuan, kita selalu diingatkan untuk kita ni, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan tinggal tuan-tuan, jangan tinggal. Ya. Kalau kita mampu 10, 10 lah. Kalau kita mampu 5, 5 lah. Yang penting jangan kita tinggalkan berselawat secara lisan dan lakukan dengan perbuatan. Kalau pakai baju tu pakai belah kanan dulu. Ya, selipar pakai semua ke kanan dulu. Ha. Barulah kita rasa Allahu Akbar. Insya-Allah. Kesannya tuan-tuan dan sekalian, ulama sebut kesannya hati kita akan rasa tenang. Yang pertama, hati kita akan tenang. Yang kedua, Allah Taala akan angkat darjat kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita ikut akan apa yang diikuti oleh kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat kepada kita ni, kan? Dalam satu kita panggil perdebatan ilmu, saya masuk sedikit. Ada orang sebut, Ustaz, saya dah kaji dah satu Al-Quran, Ustaz. Ada orang macam ni, tak ada lagi Al-Quran menyebut Nabi ini khataman mursalin. Kita selalu dengar khataman nabiyyin kan? Nabi kan khataman nabiyyin, iaitu kita panggil pengakhir, penutup segala nabi. Tapi saya tak pernah dengar lagi khataman mursalin, penutup segala rasul. Ini bila rosaknya pemikiran, bila masuknya kita panggil orang-orang orientalis, orang liberal, orang yang nak bebas akalnya tanpa melihat pada panduan wahyu Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran dan hadis, maka otak dia celaru tuan-tuan. Ya, sebab tu hari ni dia mengaku, dia guna dalil tu. Dia mengaku aku rasul. Sebab apa? Dalam Al-Quran tak sebut khataman mursalin, dia sebut khataman nabiyyin. Tuan-tuan, pernah dengar tak ni tuan-tuan? Ni kalau tak pernah dengar, saya bagi dengar. Ingat, bila ada orang mengaku macam ni tuan-tuan, hati-hati. Hati. Alhamdulillah kami di Al-Azhar diberikan satu kitab, kita panggil modul lah, kita panggil subjek yang membincangkan tentang apa kritikan orang yang mengkaji Islam ni. Orang kaji Islam orang kafir, bukan orang Islam. Orang kafir dikaji Islam, lepas tu didatangkan syubhat, didatangkan kekeliruan kepada umat Islam. Allah, macam-macam lah tuan-tuan. Macam-macam. Cukup itu je. Saya tak nak masuk lebih-lebih. Masuk lebih-lebih kan pening. Hari ni cukuplah kita tengok ramai orang berdebat benda tu. Ya. Berdebat ini suatu yang merugikan, kerananya pertama masa membazir. Kerana mereka ni berdebat akhir zaman, ya, akhir zaman. Mereka ni berdebat kerana apa? Untuk mendapatkan nama. Dia lagi pandai. Pertama, akhir zaman. Yang kedua, yang akan jadi putus ukhuwah persahabatan. Betul tak? Bila kita banyak perselisihan faham, kan, kita nak rasa kita je betul, maka ukhuwah persahabatan kita akan jadi renggang. Ini yang kita tak nak, tuan-tuan. Sebab tu, musuh-musuh Islam, tuan-tuan, dia suka sangat bila kita ni berpecah. Akhirnya tak datang surau, pasal motor seorang saja. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Ini ramai, besok tengok tak ada orang. Sebab apa? Banyak bersisih faham. Tuan-tuan, membazir masa. Ingat, Nabi SAW ini orang yang merapatkan hubungan di antara dua musuh. Siapa dia, tuan-tuan? Siapa ya adik-adik? Ingat tak? Tak sekolah belajar kan? Iaitu golongan Muhajirin dan Ansar. Orang yang bertelagah, orang yang bermusuh, kan? Orang yang bermusuh, Nabi datang, Nabi rapatkan mereka. Ikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan jadi batu api. Ya, hari ini Allahu Akbar, minta maaf. Kita dah tak boleh kata dah istilah membawang tu kepada wanita saja, bahkan kepada lelaki pun boleh tahan. Ya. Ini reality, bukan saya sebut, bukan main-main. Sebab kita duduk kita tahu. Ya, kita tahu. Bahkan kadang-kadang pegawai syarak pun tak terlepas benda ni. Ya. Jadi hati-hati, hati-hati. Daripada kita menceritakan keburukan orang lain, baiklah kita muhasabah diri kita. Aku ni nak mati dah ni. Masuk 6 series dah.
Bila-bila Allah Ta'ala akan tarik aku? Bila-bila masa? Ya, tak masuk 6 series pun Allah Ta'ala akan tarik kita. Kan hari ni COVID macam-macam kan. Allahu Akbar. Muda-muda, bayi kadang-kadang. Allah Rabbi yang Karim. Inilah akhir zaman tuan-tuan ya. Ulama sebut bila COVID-19 ini ataupun satu bala ini didatangkan, ia merupakan kerana tangan-tangan kita, kerja-kerja kita yang melakukan banyak dosa di atas muka bumi Allah Ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surah Ar-Rum. Tuan-tuan balik, tuan-tuan buka, tuan-tuan tadabbur. Berlakunya kerosakan, kefasadan, kemungkaran di muka bumi Allah Ta'ala ini bima kasabat aydin nas, kerana tangan-tangan, perbuatan, kerja manusia. Allah Rabbi ya Karim. Ya, bukan tuan-tuan dan saya sendiri, kita banyak dosa tuan-tuan ya. Kita banyak dosa. Ikutilah saranan Nabi kita, bangun tengah malam, bermunajat padanya. Kalau tak mula lagi malam ni, cuba mula. Kan? Cuba mula. Sementara nak menunggu subuh tu, pukul 5 sempat lagi. Kan? Pukul 5 sempat lagi bangun, angkat wudu, solat 2 rakaat. Tak mampu banyak, buat sikit. Lama-lama jadi bukit. Kita cuba sedikit dan kita maintain. Yang sedikit tu kita maintain. Satu lagi ulama sebut, cuba kita lihat pada kehidupan seharian kita, ada tak satu benda amal yang baik kita lakukan berterusan, istiqamah. Saya nak ajak tuan-tuan, kita fikir sama-sama, ada tak aku sedekah hari-hari? Ada tak aku mendoakan kawan-kawanku hari-hari? Ada tak aku menolong orang susah hari-hari? Istiqamah, maintain. Ada tak? Kalau ada, alhamdulillah. Kerana usaha itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ulama. Cuba cek. Balik ni cek terus. Ada tak? Kalau main WhatsApp hari-hari tak terkira dah tuan-tuan. Itu tak kira. Ni kita nak cerita amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ya? Mau WhatsApp itu keperluan. Ya, keperluan. Tapi boleh jadi mudarat. Kalau kita tak kawal, macam-macam grup kita masuk. Sebab tu kena kawal. Yang seterusnya, yang ketiga, mengapa kita perlu cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang paling penting untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah Ta'ala. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya. Tidak akan sempurna iman seseorang itu sampailah sehingga mana dia mencintai aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada kedua ibu bapanya, wa waladihi, dan anak pinaknya, saudaranya, wan nasi ajma'in, dan juga orang ramai. Cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya boleh garanti. Sama-sama kita boleh garanti. Kalau kita tanya pada seseorang, Nabi Muhammad bin apa pun kadang-kadang tertukar. Ya, saya dah jumpa dah. Muhammad. Apa nama Nabi kita? Muhammad lah. Apa nama Nabi kita? Muhammad bin apa? Muhammad banyak, Muhammad bin apa? Tak ingat lah Ustaz. Ya, hati-hati tuan-tuan ya. Hati-hati. Bila kita nak cinta kepada kekasih Allah Ta'ala, maka kita kena kenal dia. Saya sarankan tuan-tuan untuk beli buku antara Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beli tuan-tuan, jangan kedekut. Jangan bakil nak kenal Nabi kita. Beli. Tak berapa pun, bawah 100 tuan-tuan, bawah 50 saya ingat. Ya, beli tuan-tuan. Ya, beli untuk kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu hari baca satu muka surat, alhamdulillah. Sampailah kita kenal bagaimana tubuh susuk baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membela Islam, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan kafir, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan yang musuh dan sebagainya. Oh, kita rasa hadir. Ini tak. Hari-hari kita ingat, makan. Bila makan bawa dalam mimpi. Termasuk saya lah, asam pedas. Terbawa dalam mimpi.
Cuba kita ingat Rasulullah SAW, hari-hari kita belajar, kita kenal, kita baca. Tak miss, hari-hari kita baca. InsyaAllah Allah Ta'ala akan hadirkan kita untuk menemui susuk tubuh baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira tak tuan-tuan jumpa Nabi kita? Gembira. Sebab apa? Tak ada yang boleh menyerupai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hatta walaupun syaitan dan iblis tak boleh. Sebab tu biar hajat kita ni nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang berjumpa tu dia tahulah bagaimana rasanya. Ya. Tak payah pula nak cerita pada orang. Ustaz Mokhtar malam tadi saya dengar kuliah ustaz, malam tadi saya banyak berlaku. Malam tu saya jumpa Nabi. Tak payah tuan-tuan. Cukup kita dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu satu anugerah. Anugerah kepada kita. Kemudian antaranya lagi, Nabi mengingatkan kita untuk cara-cara nak bebas daripada api neraka Allah Ta'ala. Nabi ingatkan kita, sebab tu dia special. Sebab tu Nabi kita ni perlu kita iman. Sebab dia ingatkan kita benda yang besar-besar. Syurga, neraka, pahala dan dosa. Bagaimana nak bangun, bagaimana nak tidur, apa panduan dia. Nak kahwin, cara dia. Panduan segala-galanya disediakan dalam Islam. Sampailah awal, daripada awal sampai habis. Islam sediakan. Tapi kita biasalah tuan-tuan ya. Nafsu. Syaitan. Sebab tu dalam bulan Ramadan ada juga tabung yang pecah. Betul tak? Syaitan dibelenggu kan? Tapi yang keluar tu siapa? Syaitan. Ya? Nafsu kita tuan-tuan. Nafsu. Ya. Sekarang ni dah jarang dah dengar orang curi slipper jual dekat pasar malam. Dah jarang dah tu tuan-tuan. Sekarang ni scammer. Sahabat saya baru ni dia kena scammer juga. Tak banyak lah. Adalah sikit dia kena scammer juga. Allah Akbar, kesian. Waktu PKP pun orang nak buat kerja ni. Walaiyazubillah, na'uzubillah min zalik. Kita minta kepada Allah Ta'ala jauh. Duit tu duit haram tuan-tuan. Terus terang kita sebut memang haram. Bagi makan anak-anak bini semua haram. Kita nak ke lahir zuriat kita benda yang haram? Allah Rabbi ya Karim. Sebab tu banyaknya kata ulama kita hari ini banyak tak menjadi generasi hari ini. Satu, umat akhir zaman. Banyak yang terkeliru. Yang kedua, kerana faktor kita tidak menjaga perkara-perkara halal dan juga haram. Belum masuk lagi mutasyabih, iaitu benda yang syubhat. Banyak lagi tuan-tuan. Benda syubhat ni lagi panjang cerita dia. Ya. Banyak panjang cerita dia. Jadi jaga betul-betul tuan-tuan. Terutama diri saya sendiri, saya nasihatkan supaya kita jaga benda yang halal, benda yang haram. Benda yang bukan pasti kita punya, biarkan. Jangan ambil. Walaupun sikit. Jangan. Walaupun sikit. Jangan. Sebab benda itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Ya. Antaranya, Nabi SAW mengajarkan kita cara untuk kita selamat daripada api neraka. Yang pertama, bersedekah. Sikit lagi insya-Allah ya. Sikit lagi ya. Banyakkan bersedekah. Tak perlu saya urailah, panjang dah. Yang kedua, banyakkan berzikir. Berzikir ni bukan atas jadah ya tuan-tuan. Ulama kita ajar, berzikir ni setiap masa kita. Setiap masa kita. Kita duduk, kita duduk Allahu Akbar. Zikirlah, ingat Allah Ta'ala. Kadang-kadang menjadi kebiasaan kan? Kita dah, Alhamdulillah. Kebiasaan. Tapi kali kita cuba ubahlah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi aku rezeki. Cuba hadirkan perasaan begitu. Tuan-tuan kalau mengaji kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi, dalam tu banyak disebutkan tentang perihal hati. Tuan-tuan cari kitab ni. Tapi kita jarilah, kita lama. Kita lama. Mengaji kena berguru tuan-tuan ya. Jangan tak berguru. Tak berguru tu yang jadi ayapin. Itu penting tuan-tuan ya. Mengaji kena berguru. Sebab guru ini panduan kita. Dia memandu kita. Kita nak memandu kereta pun ada kita punya sebelah pemandu kita. Kita JPJ, tukang test kita. Ini kan lagi agama Allah Ta'ala. Jangan buat main-main tuan-tuan. Jangan banyak main. Dalam Ihya Ulumuddin disebutkan, hari ini banyak berlakunya kathirun khutaba. Banyaknya orang yang bercerita. Wa qalilul ulama. Sedikitnya ulama. Apa maksudnya tuan-tuan? Hari ini ulama makin sedikit.
Makin sedikit makin diambil nyawanya. Tapi banyak pula hari ni lahir, minta maaf sebut, golongan-golongan yang cuba menjadi seolah-olah ulama. Kena sebut. Jadi benda yang tak clear tuan-tuan, wah pelik je ni orang ni. Aku dah bertahun-tahun buat tahlil, kau tak nak bagi aku buat tahlil. Apa pasal? Aku dah bertahun-tahun baca Yasin malam Khamis, ya? Dia tak nak bagi pula. Apa pasal? Dah mulalah tu. Ya, dah mula. Kalau pelik yang Allah Ta'ala ni bertempat. Kalau kita belajar tauhid kan, Allah Ta'ala tidak bertempat. Ini pelik je Allah Ta'ala bertempat pula ni. Itu adalah tu somethingnya. Ya, ada something. Sebab tu ulama kita terutama kalau saya lah di Al-Azhar sana sangat mementingkan riwayat sanad itu. Sanad. Ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tuan-tuan ya, hati-hati. Kita umat di akhir zaman ni banyak. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala kekeliruan. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir, bagaimana cara kita nak merasai halawatul iman? Pernah dengar kan halawatul iman? Pernah dengar kan kemanisan iman? Bagaimana nak merasai? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Yang pertama, ya, man kana Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iaitu kita menjadikan Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai daripada selainnya. Allah Ta'ala dan Rasul dahulu di atas. Bukan Michael Jackson, bukan Rosham Noh, bukan Zul Arifin. Ini pun satu hal juga Zul Arifin ni. Bukan dia lah rancangan tu. Ya, kenapa nak buat waktu-waktu maghrib? Kan? Waktu maghrib tuan-tuan nak buat juga. Tapi kita alhamdulillah, Allah Ta'ala hadirkan kita untuk datang juga. Alhamdulillah, syukur. Waktu itulah ramai orang lalai tu. Ya? Waktu dah ramai orang lalai. Pukul 7, dah nak pukul 8, dah nak masuk isyak, baru angkat wudu nak sembahyang maghrib. Allahu Akbar. Ulama sebut, bila kita main-main dengan apa yang Allah Ta'ala perintah pada kita, insya-Allah di akhir akhirat kita akan dibalun oleh Allah Ta'ala. Ingat. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan main-main. Kalau tak ada urusan apa semua, benda yang melalaikan, jauhkan kita. Jauh. Ada masa nak menuntut ilmu, pergi. Walaupun kita tak pandai, kita sedar di kita. Sama-sama saya pun tak pandai. Kita nak menuntut ilmu kepada Allah Ta'ala. Supaya kita dekat, taqarrub ila Allah. Ya. Yang ketiga, iaitu wa ay yuhibbal mar'i la yuhibbu illa Allah. Dia mencintai seseorang itu. Ya. Mencintai seorang itu tidak melebihi dia mencintai kepada Allah Ta'ala. Dia cinta pada seorang itu kerana Allah Ta'ala. Dia sayang pada sahabat itu kerana Allah Ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang cara kita nak dapat halawatul iman? Iaitu wa ayyuda fil kufri ba'da an anqadhahum minhu kama yakrahu ayyaqdhafu fihi nar. Iaitu kita membenci untuk kita kembali kepada perkara-perkara yang kufur dahulu. Ya, kita benci nak buat. Jadi kalau kita ada kenangan silam, kita ada pengalaman yang pahit, tak payah diungkit-ungkit lagi. Tak payah diungkit-ungkit, tak payah diingatkan lagi. Teruskan perjuangan kita untuk menuju kepada Allah Ta'ala dengan niat yang ikhlas dan akhlak yang sedia ada ini. Teruskan. Kalau ada sikit-sikit orang ejek tu, biasalah tuan-tuan, biasa. Ya, biasalah tu. Kau bukan baik sangat nak jadi pengerusi. Kau bukan baik sangat nak jadi imam. Ini berlaku. Bukan tak berlaku. Ya. Kita kenal lah kau siapa dulu. Ini berlaku. Tuan-tuan tak sekalian, jangan hiraukan. Teruskan perjuangan kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala dengan melakukan sifat-sifat mahmudah, yakni sifat-sifat terpuji. Dan kita cuba jauhkan diri kita daripada sifat mazmumah, iaitu sifat yang terkeji di sisi Allah Ta'ala. Baik, pengajarannya pun tuan-tuan, saya dah sebut pada awal tadi tuan-tuan ya. Saya tak sebut. Saya bukan nak datang sini untuk menceritakan biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua dah tahu dah. Ibu-ibu, ayah-ayah dah tahu dah. Siapa nama ibunya? Aminah. Di mana Nabi dilahirkan? Di Makkahul Mukarramah. Kan? Semua dah tahu dah. Tapi saya nak ajak tuan-tuan untuk kita mengibrah. Pengajaran apa yang perlu kita buat selaku kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, pengajaran kita boleh dapat, apa yang kita simpulkan hari ini, yang pertama, kita mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita, dan juga kita beriman dengan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau ikut sama-sama saya berselawat pun alhamdulillah. Cukup dah. Ini tanda kita ingat pada Nabi kita. Yang kedua, kita perlulah mencari ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Ini saya sebut tadi. Benda, terutama benda agama, jangan buat main. Bukan boleh baca, tuan-tuan. Kita baca, oh macam tu aku pun boleh baca. Bukan, tuan-tuan. Dia ada benda, ada benda yang boleh kita baca sendiri, tanpa guru. Ada benda yang perlu kita berguru. Berguru terutama dalam bidang agama. Jangan buat main-main. Terutama dalam bidang akidah. Jangan buat main-main, tuan-tuan ya. Belum kita bicara tentang daur tasasul, benda-benda yang mendalam tentang akidah. Cari ilmu, tuan-tuan. Hari ini banyak tempat yang mempersembahkan ilmu kepada kita. Dan yang ketiga, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Ini yang terakhir. Saya letak terakhir kerana apa? Benda ni lah yang kita biasa lalai. Lalai kat mana tu? Amal ma'ruf, alhamdulillah ustaz, saya buat, saya ajak orang pergi solat, saya bersedekah, alhamdulillah. Tapi nahi mungkar ni ramai yang tinggal. Termasuk saya. Waliyahzubillah. Nahi mungkar, apa maksud nahi mungkar? Mencegah kemungkaran. Saya pasti dalam taman ni ada kelab rukun tetangga yang rawan malam, ada tak? Ada lagi tak? Tak ada lagi. Cuba kalau ada tu cuba perkasakan. Tuan-tuan tengok malam-malam anak-anak muda kita buat apa, tuan-tuan? Minta maaf sebut di mana-mana pun. Ya, di mana-mana pun. Ada yang berdua-duaan dan sebagainya. Alhamdulillah saya pernah terlibat dalam rondaan tersebut. Sedih, tuan-tuan ya, sedih. Sedih. Tapi kita cubalah ubah dengan apa yang kita ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat akan kemungkaran itu, maka dia perlu cegah dengan kuasa yang dia ada. Kalau dia pengerusi surau, dia pengerusi surau lah. Ya, kalau dia sebagai ibu bapa ataupun pengerusi taman dan sebagainya, lakukan tugasannya. Tuan-tuan, jangan biarkan kita hidup dalam keadaan kemungkaran. Jangan, tuan-tuan. Sebab apa? Bala Allah Ta'ala akan datang. Jangan. Ya, kita ajak pada Allah Ta'ala, pada orang ramai untuk sama-sama dekat dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Di samping itu kita juga kena mencegah kemungkaran. Walaupun sedikit. Ustaz, saya tak mampu, Ustaz, nak buat. Baik, buat yang kedua. Falyughayyir bilisan ni. Kita cuba tegur dengan ucapan kita, lisan kita. Kita cuba. Ustaz, tak mampu, Ustaz. Saya tak boleh dah, Ustaz. Saya makan penumbuk saya ni, Ustaz. Baik, kita buat yang ketiga. Dan itulah selemah-lemah iman. Iaitu kita membenci akan perbuatan tersebut. Ya, kita tak mampu sangat. Bencilah, aku tak nak buat lah benda. Mudah-mudahan benda ini tak berlaku pada keluarga aku. Doa begitu, tuan-tuan. Doa begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan pada hari yang mulia ini, terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Surah An-Nur yang sudi untuk menjemput Al-Faqir yang tak ada ilmu ini untuk sama-sama dengan tuan-tuan haji, ibu bapa sekalian, sama-sama untuk kita ingat akan agama Islam kita, untuk kita ingat akan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya saya tinggalkan tuan-tuan sekalian supaya kita renungkan bersama-sama apa yang selalu kita hajatkan kepada Allah Ta'ala dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami ini banyak melakukan kemungkaran, kezaliman kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Akhiran kami dengan kalimah syahadah ya Allah. Pemudahkan segala urusan kami ya Allah. Pemudahkan segala urusan kami ya Allah. Jangan kau persulitkan segala urusan kami ya Allah. Angkatlah bala ini ya Allah, COVID-19 ini dari muka bumimu ya Allah. Pemudahkan segala urusan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang yang bersamanya di hari akhirat kelak ya Allah.
Jadikanlah kami orang yang bersama dengannya di akhirat kelak ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sama dengan di hari akhirat kelak ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf sekiranya ada kekurangan, kekasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita jumpa insya-Allah bertegur sapa insya-Allah. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.